Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 4 KSSM bab 3. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Kita akan melihat tajuk perbincangan yang pertama, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua dan latar belakang Perang Dunia yang Kedua. Baik, kita cuba lihat tajuk pertama kita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita membincangkan perbincangan bab 3 tingkatan 4, cikgu mencadangkan kepada anak sekalian supaya bersama-sama dengan buku teks tingkatan 4. Sambil kita berbincang, anda mendengar, melihat slide, muka-muka surat yang berkaitan, kemudian rujukan. Sambil mendengar dan membuat rujukan, memerhati supaya kita dapat menguasainya dengan lebih baik. Baik, tajuk pertama, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia yang Kedua. Kesedaran awal nasionalisme. Baik, kalau kita lihat dalam kesedaran awal nasionalisme ini, British berusaha untuk memendung pengaruh idea gerakan Islam. Dengan persetujuan Raja-Raja Melayu, British telah memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam pada tahun 1904. Dalam enactment ini, sesiapa yang mencetak, mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. Baik, kemudian kita lihat dia terus membincangkan, di sini dia memperkenalkan dua badan penyiasat. Yang pertama, Jabatan Siasatan Jenayah, Criminal Intelligence Department, dan yang kedua, Biro Siasatan Politik, Political Intelligence Bureau. Baik, tujuan dia adalah untuk mengawal gerakan Islah Islamiah yang berkembang pesat di Tanah Melayu. Okey, kita lihat penentangan Tok Janggut dia merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa berkaitan dengan gerakan pan-Islamisme di Timur Tengah. Walaupun ia hanya melibatkan penduduk di Pasir Putih Kelantan, isu penentangan adalah untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan berlaku di tengah-tengah kancah pergolakan politik yang berlaku di Eropah. Baik, sebenarnya kita lihat penentangan Tok Janggut ini merupakan cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah Barat yang menakluki negara-negara Islam. Apatah lagi penglibatan Empire Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah telah mempengaruhi kebangkitan Tok Janggut di tanah air. Dan penentangan ini memperjuangkan agama, kemudiannya dikaitkan dengan isu cukai yang dikenakan serta sikap membenci British di Pasir Putih. Oleh itu, kita lihat British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu terhadap Empire Uthmaniyah yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, kerana orang Melayu menganggap Khalifah Empire Uthmaniyah sebagai pelindung umat Islam serta penaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah. Baik, kemudian kita lihat anak-anak sekalian, kronologi penentangan Tok Janggut. Kegagalan penentangan Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain menentang British. Mereka menggunakan akhbar dan majalah meniupkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan rakyat. Menggunakan akhbar dan majalah meniupkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dan kesedaran politik tidak boleh dilakukan secara terang-terangan kerana tekanan daripada pihak British. Terdapat undang-undang British menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan bertulis. British mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kawalan ketat terhadap kegiatan yang boleh mengancam kedudukan British. Dasar British menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas dalam akhbar Melayu sebelum Perang Dunia yang Kedua. Baik, seterusnya kita sambung dengan melihat latar belakang Perang Dunia Kedua. Baik, seterusnya kita membincangkan latar belakang Perang Dunia yang Kedua.
Perang Dunia Kedua berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga memberikan kesan besar terhadap penduduk dunia. Perang Dunia Pertama, kita cuba lihat faktor perang. Faktor yang pertama, persaingan kuasa imperialis. Yang kedua, wujud pakatan ketenteraan. Yang ketiga, krisis rantau Balkan. Baik, kita sambung seterusnya anak-anak sekalian melihat persaingan kuasa imperialis. Perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Selain itu, untuk mendapatkan pasaran bagi memasarkan hasil industri kilang-kilang mereka. Dan persaingan tersebut membawa kepada permusuhan antara kuasa penjajah, permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Baik, seterusnya kita lihat yang kedua pula, pakatan ketenteraan, wujudnya pakatan ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan ketenteraan, iaitu Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Okey, ini menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah kerana persaingan mendapatkan tanah jajahan, bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Dan kita lihat faktor yang ketiga, krisis rantau Balkan. Berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb berjuang membebaskan diri. Kemuncak daripada krisis Balkan ini ialah pembunuhan Duke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Dan peristiwa ini menjadi sebab Perang Dunia yang Pertama. Peristiwa ini menjadi sebab Perang Dunia yang Pertama. Baik, seterusnya kita lihat pihak yang terlibat dalam Perang Dunia yang Pertama. Pihak yang terlibat terdiri daripada Pakatan Kuasa Tengah, yang negara anggotanya terdiri daripada Jerman dan Austria-Hungary, kemudian disertai oleh Bulgaria dan Empire Osmania. Manakala Pakatan Bertiga, negara anggotanya terdiri daripada Britain, Perancis dan Rusia, disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Baik, kita sambung seterusnya melihat Perang Dunia Pertama. Berakhir Perang Dunia Pertama. Baik, penglibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Jerman dipaksa menandatangani gencatan senjata. Terdapat dua, iaitu Persidangan Damai Paris dan Perjanjian Versailles. Terdapat Persidangan Damai Paris dan Perjanjian Versailles. Baik, kita cuba lihat Persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Bertujuan memastikan Jerman tidak menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Baik, persidangan ini melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, iaitu cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, dan yang kedua, sempadan negara berasaskan kepada bangsa. Baik, manakala Perjanjian Versailles pula ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki pertama bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Yang kedua, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Yang ketiga, menghadkan saiz angkatan tentera. Dan yang keempat, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga.
Perjanjian Versailles menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Baik. Selepas kita membincangkan tajuk-tajuk perbincangan sebentar tadi, dengan tajuk pertama, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua, dan juga tajuk seterusnya, latar belakang Perang Dunia Kedua, dan kita cuba lihat soalan latihan, soalan objektif. Baik anak-anak sekalian, anak-anak boleh merujuk kepada buku teks muka surat 50. Setiap soalan latihan objektif yang cikgu kemukakan di sini, cikgu sertakan dengan muka surat dan anak-anak boleh buat latihan. Baik, untuk melengkapkan lagi persiapan kita ataupun untuk menguasai pelajaran, sebaik-baiknya kita ada soalan-soalan latihan. Soalan-soalan latihan sebagai pengukuhan untuk mengukuhkan apa yang telah kita pelajari tadi. Baik, soalan-soalan ini cikgu hasilkan, cikgu buat untuk memudahkan anak-anak membuat latihan. Baik, soalan pertama. Konflik dunia merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tercetus akibat, ni ada di muka surat 50, perkembangan intelektual, perkembangan imperialisme, perkembangan nasionalisme, perkembangan sistem pengangkutan. Anak-anak boleh lihat jawapannya. Baik, soalan yang kedua, kita cuba lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua di muka surat 52, buku teks. Bagaimanakah cara British membendung pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah di tanah Melayu? Memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam, menangkap golongan nasionalis Islam, memperkenalkan Undang-Undang British, mahkamah diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi. Okey, jawapannya anak-anak sekalian. Okey, soalan yang ketiga, penentangan di tanah air yang dikaitkan dengan kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa ialah muka surat 52, buku teks. Jawapannya ialah kebangkitan Tok Janggut. Perhati anak-anak, cuba lihat buku teks muka surat 52. Baik, kemudian soalan 4, kegagalan penentangan bersenjata menentang pihak British menyebabkan masyarakat meniupkan kesedaran kebangsaan melalui. Baik, soalan ini dapat kita lihat dalam buku teks muka surat 53. Jawapannya ialah bahan bertulis. Soalan 5, antara berikut manakah kesan daripada peristiwa pembunuhan Putera Mahkota Austria-Hungary? Ini terdapat dalam buku teks muka surat 54. Jawapannya ialah Perang Dunia Pertama. Soalan yang keenam, apakah faktor pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga di Eropah? Ini terkandung dalam buku teks muka surat 54. Jawapannya ialah pemusuhan kuasa Eropah. Kemudian soalan 7, persidangan damai Paris telah menghasilkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut? Sistem monarki dipulihkan, amalan real politik diharamkan, rakyat disatukan berdasarkan agama, sempadan negara ditentukan berasaskan bangsa. Okey, jawapan dia ialah D, sempadan negara ditentukan berasaskan bangsa. Baik, soalan 8 terdapat di buku teks muka surat 56. Berikut adalah antara syarat perjanjian Versailles: membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, menghadkan saiz angkatan tentera, mengapa Jerman dihukum demikian rupa. Okey, soalan 8 muka surat 56. Mengaul hasil negara lain, dituduh memulakan peperangan,
melakukan penghapusan etnik, menyebarkan fahaman komunis. Jawapannya ialah dituduh memulakan peperangan. Baik, seterusnya kita lihat apakah matlamat ni soalan nombor 13. Daripada soalan 8 terus kepada soalan 13. Ini berdasarkan buku koleksi soalan objektif ya yang cikgu susun. Yang ni soalan 13. Dalam buku koleksi soalan objektif tersebut dia terdapat pada soalan nombor 13. Dan soalan ini ada di buku teks muka surat 59. Baik, apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa pada tahun 1919? Matlamat penubuhan Liga Bangsa pada tahun 1911 memupuk keamanan dunia, mengeratkan hubungan perdagangan, menggalakkan kerjasama pendidikan, meningkatkan kerjasama kebudayaan. Anak-anak cuba rujuk buku teks muka surat 59. Okey, jawapan dia ialah memupuk keamanan dunia. Baik, seterusnya kita lihat soalan struktur. Soalan struktur ini terkandung dalam modul sejarah KSSM mulai 2020 yang cikgu hasilkan. Semua soalan-soalan struktur, soalan esei yang terkandung dalam slide ini, dia terdapat dalam modul sejarah KSSM tingkatan 4 mulai 2020 yang cikgu hasilkan. Cuba lihat contoh soalan. Soalan struktur ni berbunyi, penglibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Jerman kemudiannya dipaksa menandatangani gencatan senjata. Namakan perjanjian yang menamatkan Perang Dunia yang Pertama. Okey, anak-anak boleh rujuk dalam buku teks berkaitan dengan tajuk ini. Okey, jawapan dia ialah Perjanjian Versailles. Baik, terus kita lihat soalan struktur berikut. Senaraikan dua syarat perjanjian tersebut yang dikenakan kepada Jerman. Baik, soalan struktur ini soalan berbentuk soalan respon terhad dan kita boleh jawab terus dalam bentuk fakta. Dalam bentuk fakta. Baik, jawapannya dekat sini, bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, menghadkan saiz angkatan tentera, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Dia nak dua syarat anak-anak sekalian. Sebaik-baik jawapan kita memberikan jawapan yang lebih supaya kita mendapat markah yang maksimum. Dalam menjawab soalan sejarah, walaupun dia hanya perlukan dua jawapan saja, kita boleh mengemukakan jawapan yang lebih. Baik, seterusnya kita sambung perbincangan soalan kita. Soalan berikut, soalan 1C. Apakah cabaran Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama? Apakah cabaran Liga Bangsa? Baik, cabaran Liga Bangsa, kalau kita lihat, soalan ini adalah soalan struktur respon terbuka. Apabila soalan respon terbuka, kita jawab dalam bentuk ayat. Bila menjawab dalam bentuk ayat, kita boleh menggunakan soalan dan kita sambungkan dengan fakta. Contoh, ditanya, apakah cabaran Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama? Kita boleh jawab, cabaran Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama ialah, fakta pertama, krisis Manchuria yang berlaku pada tahun 1931 hingga tahun 1933 itu adalah fakta. Huraian dia, Jepun menakluki Manchuria, wilayah di bawah penguasaan China. Fakta kedua, perjanjian pelucutan senjata 1932-1934. Jerman bertindak keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Fakta yang ketiga, krisis Habsyah 1935 hingga tahun 1936, iaitu Itali bertindak menyerang Habsyah di Afrika. Soalan struktur 1C. Baik, kemudian kita lihat soalan esei. Soalan esei, anak-anak sekalian, semestinya kita menjawab dalam bentuk ayat. Soalan Perang Dunia Pertama berlaku dalam kalangan negara
di Eropah termasuk Empayar Osmania? Apakah faktor yang membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama? Soalan ini juga terdapat dalam koreksi soalan modul yang cikgu hasilkan ataupun dalam buku sejarah KSSM tingkatan 4 siri 2 yang melibatkan bab 3 dan bab 4. Soalan ni ada dalam buku-buku tersebut. Baik, seterusnya kita sambung lihat anak-anak sekalian jawapannya. Jawapan yang cikgu kemukakan di sini. Persaingan kuasa imperialis, perkembangan revolusi industri, berlaku persaingan kuasa imperialis di Eropah. Huraian yang kedua, huraian 1B bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Huraian yang ketiga, bagi memperoleh bahan mentah. Contoh bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Huraian berikut, memasarkan hasil industri, mendapatkan market, pasaran untuk memasarkan hasil keluaran kilang mereka. Contohnya seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Dan huraian berikutnya, huraian 1D, huraian 1D memasarkan hasil industri. Baik, kemudian fakta yang kedua, pembentukan Pakatan Ketenteraan. Contoh seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Huraiannya menyebabkan ketidakstabilan politik, bersaing menghasilkan senjata moden, dan seterusnya sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Baik, seterusnya kita sambung kesan Perang Dunia Pertama. Kesan Perang Dunia Pertama, keruntuhan pemerintahan beraja, kemunculan negara baru, seterusnya kesan terhadap negara kita. Baik, kita lihat keruntuhan pemerintahan beraja. Huraian dia, huraian atau keterangan daripada tajuk keruntuhan pemerintahan beraja. Tamat sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria, Rusia dan Empayar Osmania. Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta, mendapatkan suaka politik di Belanda. Empayar Austria di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir akibat pemberontakan wilayah yang dikuasainya. Revolusi di Rusia menumbangkan pemerintahan Beraja Tsar Nicholas II dan terbentuk kerajaan komunis dipimpin oleh Vladimir Lenin. Khalifah Empayar Osmania pula, Sultan Mehmed yang keempat digulingkan dan kerajaan Republik Turki diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Baik, yang kedua kita lihat kesan Perang Dunia Pertama. Kesan Perang Dunia Pertama yang kedua, kemunculan negara baru. Keruntuhan Empayar Austria-Hungary melahirkan negara-negara baru, Austria, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Perpecahan Empayar Rusia membawa kepada penubuhan negara baru, Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Perpecahan Empayar Osmania menyebabkan munculnya negara Lebanon, Syria dan Iraq. Baik, berikutnya kesan Perang Dunia yang Pertama terhadap negara kita. British menyekat kebangkitan orang Melayu dengan meminta Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian pengisytiharan perang dan memberikan kesetiaan kepada British. Yang kedua, pelbagai undang-undang diluluskan oleh pentadbiran British, termasuk memperuntukkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera. Dan yang ketiga, kemakmuran ekonomi dimanipulasi, wang hasil biji timah dan getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Baik, kita terus kepada soalan objektif. Anak-anak sekalian, soalan objektif ni terdapat di buku teks muka surat 57. Cuba anak-anak buka buku teks muka surat 57 dan cuba lihat soalan. Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah? Cuba cari tajuk ini. Apa kesan peperangan berikut terhadap Eropah, Perang Dunia Pertama? Sambil anda mencari jawapan, sebenarnya anda sedang membaca teks. Sambil anda mencari jawapan, sebenarnya anda sedang membaca teks, menguasai buku teks. Secara tak langsung kita akan baca perkataan demi perkataan yang terkandung dalam teks sebab kita sedang mencari jawapan.
mencari jawapan. Dan secara tak langsung juga membolehkan kita menguasai buku teks. Okey, baik anak-anak sekalian, kita menguasai buku teks. Pembacaan menggunakan soalan lebih baik sebenarnya daripada kita baca seperti biasa. Dan kelebihan anda boleh berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali menyemak buku teks, mengulang kaji pelajaran yang kita sedang pelajari ini berulang-ulang kali. Jawapannya ialah muncul negara Lebanon, Syria dan Iraq. Buku teks muka surat 57. Baik, kemudian kita lihat soalan 10 masih lagi dalam buku teks muka surat 57. Antara berikut, manakah kesan ekonomi Perang Dunia Pertama terhadap negara kita? Kesan ekonomi Perang Dunia Pertama terhadap negara kita. Jawapannya, kemakmuran ekonomi dimanipulasi oleh British untuk mereka berperang di Eropah. Baik, soalan berikut, soalan 11 daripada senarai berikut, yang manakah kesan peperangan dunia pertama terhadap Eropah? Okey, anak-anak cuba lihat, masih juga terdapat dalam buku teks, dalam buku teks muka surat 57. Cuba semak buku teks muka surat 57. Jawapannya, pemerintahan beraja tamat. Baik, kita terus melihat soalan berikut. Soalan 12, tokoh berikut dituduh mengingkari perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919. Adolf Hitler. Apakah bukti tuduhan tersebut? Yang ni terdapat dalam buku teks muka surat 63. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 63. Baik, seterusnya jawapannya ialah memperbesarkan angkatan tentera. Okey, kita terus masuk soalan struktur. Soalan struktur ini, soalan 1D, seperti yang cikgu beritahu tadi, terdapat dalam koleksi soalan KSSM Tingkatan 4 yang cikgu hasilkan. Ataupun kalau dalam dalam buku sejarah KSSM Tingkatan 4, siri 2, terdapat soalan ini. Cikgu ambil dari sini. Kemukakan dua kesan politik Perang Dunia Pertama. Jawapannya, ni soalan yang memerlukan kita jawab dalam bentuk fakta sebab dia soalan respon terhad. Okay, jawapannya, keruntuhan pemerintahan beraja, kemunculan negara baru. Baik, kemudian seterusnya kita lihat soalan berikut. Nyatakan kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara di Eropah dan di negara kita. Okay, soalan esei menyumbang 6 markah. Kita lihat, ini adalah jawapannya. Anak-anak boleh lihat jawapan. Ada beberapa jawapan. Bermula fakta pertama, keruntuhan pemerintahan beraja dengan huraian-huraiannya. Yang kedua, kemunculan negara baru. Kemunculan negara baru. Okey, yang ketiga, perpecahan Empire Rusia membawa kepada penubuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Okay, fakta 4, perpecahan Empire Osmania menyebabkan muncul negara baru seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Yang keempat, di negara kita, Raja-Raja Melayu diminta menandatangani pengisytiharan perang, menyokong dan memberikan taat setia kepada kerajaan British. Anak-anak cuba lihat, perhatikan dan cuba lihat jawapan ini dalam buku teks. Okay, baik, seterusnya kita lihat soalan esei berikut. Soalan esei yang terakhir untuk sesi ini. Jelaskan iktibar. Ini soalan kebat. Jelaskan iktibar. Jelaskan pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Perang Dunia yang Pertama. Soalan iktibar ni anak-anak sekalian berdasarkan kepada fikiran kita, kemahiran kita berfikir, mengemukakan jawapan. Apakah iktibar? Atau jelaskan iktibar. Apakah iktibar daripada Perang Dunia yang Pertama? Baik, jawapan yang cikgu beri kat sini, kepentingan keamanan dunia, menyelesaikan masalah di meja rundingan, bertolak ansur, nilai bertolak ansur, menghormati hak negara lain, tidak mencampuri urusan negara luar, akur dengan keputusan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan juga mana-mana jawapan yang difikirkan munasabah. Baik, anak-anak sekalian, anak-anak boleh cuba jawab soalan ini dalam bentuk esei. Baik, untuk tajuk ini, kita berhenti untuk sesi pertama.
Tajuk yang berkaitan dengan sejarah tingkatan 4, bab 3, kita membincangkan 2 subtajuk nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua, dan subtajuk yang kedua, latar belakang Perang Dunia. Dan kita akan sambung dalam sesi berikutnya. Okay, cikgu berhenti sini dulu. Anak-anak boleh ulang, tengok soalan-soalan latihan objektif untuk teks. Kita boleh lihat soalan-soalan struktur esei, juga rujuk buku teks, dan anda boleh buat latihan menulis soalan struktur dan soalan esei. Okay, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, terima kasih.